Okey, Assalamualaikum. Hari ini 10 hari bulan 6, kita akan sambung tajuk persamaan serentak dan ini adalah siri yang ketiga ya daripada hari Isnin hari itu. So kita dah habis satu bahagian tu, iaitu kalau you tengok dekat rumusan bab 3 ni. Okay. Rumusan ni muka surat 85. Okay, page 85. Jadi yang kita dah buat hari Isnin dan Selasa tu yang bahagian ni lah, di mana kita belajar tentang apa tu sistem persamaan linear dalam 3 pengubah, dan kita gunakan dua kaedah penghapusan dan pergantian. Dan kita tengok penyelesaian dia atau jawapan dia mungkin ada 3 jenis, iaitu tak terhingga, tiada penyelesaian dan satu penyelesaian. Okay, jadi setakat yang soalan kita bincang tu memang kita dapat satu penyelesaian. Maknanya kita dapat nilai X ada 1, Y ada 1, Z ada 1. So kita banyak yang ni. So we haven't really encounter jawapan yang macam ni. Okay. Alright. Then for tonight kita akan tengok yang ini pula. Ini persamaan serentak. Kali nampak ni dia tulis sini satu persamaan linear dengan satu persamaan tak linear. So kalau linear ni is a garis lurus. So yang tak linear dia bukan garis lurus. And kita ada kaedah penggantian, penghapusan dan juga kaedah perwakilan graf. Okay, jadi sebenarnya both tu menggunakan kaedah yang sama lah. Okay. So that one will be this part here. Okay. Okay, mari kita just tengoklah inquiry 6 ni. Nanti kan masa before the last sesi ni, cikgu akan minta kamu tunjukkan homework yang kamu dah buat tu lah. You just paparkan, guna handphone untuk nak tunjukkan homework yang kamu dah buat. Okay. Alright. So let's have a look sini apa yang dia nak cuba ni. Dia kata mengenal persamaan serentak. So kita pernyataan yang pertama. Chong mempunyai sebuah taman bentuk segi empat tepat. Now, if you can still remember masa kita form 1 dulu, when we talk about segi empat tepat, the first thing in your mind, you should know that when you talk about persamaan serentak, apa yang benda yang kita boleh bincang. Kita boleh bincang pasal sudut, kita boleh bincang pasal panjang dia, lebar dia. Besides that, kita boleh bincang tentang perimeter, boleh bincang luas, you know. So these are the things yang you should have in your mind bila kita nak jawab soalan ni. Jadi macam setakat kita baca ayat yang pertama ni, kita tak tahulah kita nak guna yang mana satu. Okay. When you look at the second sentence, kata panjang pagar yang digunakan untuk memagar sekeliling kawasan. So bila kata macam ni, automatik kita tahu ini ialah apa dia? Panjang pagar yang untuk memagar sekeliling kawasan. Maksudnya kalau kita ada pagar macam ni kan, so kita keliling, nampak itu maksud dia. So automatik ini ialah perimeter. Okay. And then dia kata 200 meter. So maknanya you ambil daripada sini, campur ni, campur ni, 200 meter. So perimeter ialah 200. Jadi macam ni kalau nak buat persamaan, so kita kena pula orang kata assign lah, ada takrif kan. Ni kita panggil apa? Panjang. So kita guna huruf P, betul lah. Yang ni kita guna huruf L. Jadi perimeter lah P dengan P dapat 2P. Dan L dengan L tambahkan. Mesti tambah. So dapat 200. Macam tu. Okay, that's how kita ni lah. So ini melibatkan geometri. Okay, luas. Dan next dia cakap apa? Luas. Okay, so luas kita ambil P darab L. P darab L sama dengan
2,400. Gitu je. Okay. Just so dia punya panduan tu macam yang sebelah kiri ni dia punya orang kata apa unit dia tu atau benda yang kita bincang tu masih sama dengan ini. Sebab kalau sini panjang, ini pun mesti panjang. In fact kalau kita tengok unit pun, okay, sini unit dia apa? Unit dia lah apa ni, meter kan? Meter, yang ni pun meter. Sini mesti, sebab ni luas, so ni meter square. Yang ni pun meter square lah sebab kita ambil panjang ni katalah 3 darab 2. So 3 darab 2, 6. So it's like meter darab meter is meter square. Okay. Okay. Lepas tu tanya berapakah panjang dan lebar taman itu. So di sekarang kita nampak tak macam ni. Ini linear lah sebab dia kuasa satu kan. Tapi bila darab macam ni, dia macam ada, dia cikgu selalu sebut macam dia kahwin lah kan, dia ada dua pembelit ubah dalam satu sebutan tu, faham tak? Macam ni ada satu je pembelit ubah dalam satu sebutan sini, satu sebutan ni. But here, in one sebutan dia ada dua pembelit ubah. So this one dah jadi bukan linear dah. Okay. Dan dia tanya berapakah panjang dan lebar taman itu. So this macam nak buat kalau kita dapat macam ni. Ni yang kita kata ini linear dan ini bukan linear. Okay. Dan next contoh ni Syida jahit selai alas meja bentuk segi empat tepat. So every time when you see the word segi empat tepat, you should just know that I only have perimeter and luas to talk about. Nampak ni, perimeter, luas. Nampak? Soalan sama, cari panjang lebar. Benda sama, cuma soalan dalam bentuk yang lain lah. Okay, selain daripada tu, okay, so ini cikgu selalu kategorikan sebagai geometry. I always put this as geometry. Okay, geometry. Ini buku cikgu. Yes, my book. Geometry. Geometry. Ini contoh geometry. Tapi ini dia bukan geometry. It's normal geometry. It's melibatkan nombor. Just nombor. And normally kita nak cari nilai dua nombor. Same thing macam ni. Nak cari dua benda, nampak? Panjang, lebar. Panjang, lebar. Yang ni nak cari dua nombor. So kalau you tengok sini, this one is talking about nombor. Okay. So, contoh ni. Beza antara dua nombor. Jadi, bila dia kata dua nombor, so kita takrifkan lah. Kita takrifkan juga. Kita bolehlah bagi any alphabet that you nak lah. So, kalau macam ni dia tak cakap apa-apa, I will just use X and Y lah. So, X, we have X dengan Y. And in this case, kita tak tahu sama ada X tu lebih besar pada Y ke, X tu lebih kecil pada Y. Sebab dia tak nyatakan lah. Dia tak sebut. Kalau disebut, kita dah ada satu lagi penambahan maklumat. Okay, so let's see apa lagi dia kata. Beza. Nampak beza. So bila kata beza, automatic kita guna operasi tolak. Right? Dua nombor ialah 9. So you know this one dengan this one equals 9. Jadi if you decide nak letak X tolak Y dengan Y tolak X, mana-mana boleh sebab dia tak cakap. Dia tak cakap. So I can put X tolak Y. Okay? Tapi kalau dia kata macam Y ni Y lebih besar daripada X, so you have to put Y tolak X lah. Because ni jawapan dia 9. Right? Kalau you buat macam ni, Y besar, you should get negative, right? So that's how kita ni lah. Okay, apa lagi dia kata. Dan hasil darab dua nombor. So maknanya kita ambil dua nombor dia darab. Cuba you tengok dia dah jadi macam ni kan. Nampak? Dalam satu sebutan dia ada dua pemberi ubah. So bila you darab dapat 96. Okay. So kalau you perhatikan ni dia macam, dia adik-beradik juga yang soalan geometri ni. Sebab nampak tak sini dia ada operasi tambah, nampak? Kan? Ni cuma guna tolak. And the second one ni dia darab macam ni. So this one is linear. Ini bukan linear. Okay. Jadi
Cikgu Rina ni dia bincang 3 situasi. Allah. 3 situasi. Cikgu nak tunjuk buku teks form 4 KBSM. Sebab to me, okay, cikgu pun tak explore lagi soalan-soalan lain. Tapi buku teks yang form 4 punya ni, dia ada satu lagi. Okay, ni. Okay, so let's see macam ni. Ni. Ada sebiji sama soalan kita tadi tu, kan? Perbezaan antara dua nombor ialah 4 dan jumlah nombor ni sat lagi, kalau siapa yang masuk pukul 10 tu baru dia anggap lewat lah. Sekarang ni tak anggap lewat, okay? Nampak sama? Nampak? Tapi sini dia kata apa? Jumlah nombor kuasa 2. Dia lain sikit. Lain sikit. So dia ni perbezaan ialah ialah 4. So kita ambil X tolak Y sama dengan 4. Okay. Dan jumlah nombor kuasa 2 mereka. Okay. Perkataan jumlah ni dah masuk tambah. Okay, tambah. Okay. Nombor kuasa 2. So maknanya nombor ni kuasa 2, nampak? Nombor ni kuasa 2. Macam tu maksud dia. Okay. Ialah 40. Macam tu. Okay. So this is another way of ni lah. So maknanya tadi kan macam yang geometri tadi ni ada 2 jenis lah. Tapi kalau tengok ni sama je kan. Jadi ni nombor. Nombor. Dia cuma ambil senang je, dia guna apa tu hasil darab je. Okay. 2 nombor macam tu je. Tapi macam soalan yang ni dia nombor tu dia kuasa 2. Kuasa 2. Okay. So contoh cikgu bagi ni memang kalau kata praktik-praktik nanti you tengok, oh ni contoh sama macam tu. Okay. Lepas tu yang cuba tengok ni pula. Number 4 ni. You baca sekejap. Dekatkan. Okay, dah baca dah? Okay. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Cikgu nak, cikgu bagi masa 1 minit untuk kamu tulis. Oops, sorry. Lepas tu cikgu nak kamu say out jawapan kamu. So I give you about 1 minute to do it. Kalau siapa dah siap kita boleh, okay dah habis dah masa 1 minit dah. Okay, siapa nak cuba? Cubalah, I mean, you know, kita bila belajar, bila kita buat mistake, you akan ingat sampai bila-bila. So don't be shy, okay? Don't be shy to do mistake dalam ilmu ni. But be shy to do mistake dalam benda yang tak berfaedah lah kan. Siapa nak cuba? You ambil gambar, you beritahu cikgu, jadi cikgu boleh klik you punya nama supaya boleh nampak cikgu pinkan you punya nama so that everybody can have a look at your answer. Siapa nak try?
Siapa nak try? Anyone? Ingat tak semalam cikgu ada tunjuk dekat kamu apa tu, siapa cuba apa yang cikgu ni, cikgu akan bagi kamu wow. Okey, Ammar tulis X tolak Y sama dengan 7. Oops. Lepas tu X squared plus Y squared sama dengan 289. Okey. Sekarang ni well you jawapannya betul. Cuma sekarang you have to apa kata assign yang X tu siapa dan yang Y tu siapa. I want to know X siapa, Y siapa. Because here dia dah sebut nama dah. And there's one more one extra. Okay, X Zainal, Y Mukri. Okay, X Zainal, Y Mukri. So yang ambil tadi X tolak Y ya. Aku tak perasan tadi jawab pakai apa. X tolak Y ya. Okay, so jawapan Amal bagi tadi X tolak Y. And dia kata X adalah Zainal. Yes, betul. Okay, so betul jawapan yang Amal bagi. Okay. Di sini yang cikgu ada sebut tadi tentang kita tak tahu macam soalan yang sebelum kita buat ni, kita tak tahu X yang besar ke Y yang besar, tak tahu kan. Tapi ni dia dah confirm dah, jadi memang kita kena ambil ni. Nah, cikgu nak cadang supaya kalau macam ni you tak payahlah guna X dengan Y. Cikgu dah pesan kan, jangan guna X dengan Y. Guna apa? Z. Z umur Zainal. M umur Mukris. Tapi you kena tulis macam ni lah. Kena apa dia kata? Kena, you have to write this out. So that people know Z is what, M is what. So baru you nampak betul Z tolak M. Sama dengan 7. Lepas tu Z squared plus M squared sama dengan 289. Alright. Okay, so itu actually number 1 and number 4 ni dia benda sama. Benda sama. It's talking about numbers. Cuma yang beza sikit ialah sini dia tak beritahu which one is bigger. Sini dia beritahu one of the number is bigger. Okay. Okay, lepas tu cuba tengok yang nombor 3 ni. Nombor 3 ni. So this number 3 ni dia tentang geometry. Just like yang kita bincang kat sini ni is penjelasan 1, penjelasan 2 is about segi 4 tepat. But here is about segi 3. But it's still the same thing. What do you have in segi 3? You have sudut, you have sisi, and also you have perimeter and you have luas. Jadi maklumat yang dibagi ni pun memang berkaitkan dengan apa tu, luas dengan perimeter. So let's have a look. Okay. Diberi perimeter segitiga 3/4. Sebut perimeter lagi sini. Same thing. And then luas. Jadi macam segitiga ni luas dia ialah setengah lah. Kita ada setengah. Jadi kalau you anggap ni sebagai tapak, ni tinggi, so you ambil lah setengah darab X darab Y tolak 3. Tapi kalau kita balikkan buku ni macam ni, kan? So this one can be tapak, this one can be tinggi. Kan tak? Doesn't matter sebenarnya kan darab ni ke ni darab ni dia sama je kan. A darab B, B darab A sama je. Jadi untuk yang segitiga tu ini ni kan. Jadi dia buat, kita buat macam ni lah. Perimeter will be, ambil semua ni campur je. X plus Y. Lepas tu plus Y. Okay, since dia plus, jadi boleh terus tulis Y tolak 3. You tak payah nak buat kurungan. Don't waste time. Sama dengan berapa tadi? 3/6. Alright. And then yang ni pula luas ni ialah kita ambil setengah. Darabkan dengan kata tinggi. So Y tolak 3. Lepas tu yang bawah ni X. X sama dengan 54. Okay. Right. So kalau dari segi pemarkahan tu memang kita akan dapat markah untuk membentukkan persamaan. Just one mark for both of them. Okay. Okay, so dah tengok dah nombor, dah tengok dah geometri, kita dah tengok geometri segitiga, kita dah tengok geometri segi 4 tepat.
Jadi at the moment ni memang kita hanya ada segi 3, segi 4 dan bulatan lah. Alright, bulatan. Kita boleh juga ada trapezium. Kita dah pernah belajar trapezium, kita nak cari perimeter dan juga luas kan. Selain daripada tu macam pentagon dan semua tu memang kita tak ada lah belajar macam nak cari luas dia kan. Okay. I mean dia tak ada specific formula for that lah. Dia bukannya, pentagon ni dia bukan satu rajah yang rajah yang asas. Dia adalah macam kombinasi of segitiga kan, si pentagon. And it's actually like kombinasi of 5 triangles gitu, nampak tak? Kan, I can draw like this or I can draw like this. Okay, tapi apa pun kita libatkan, it's still a triangle, nampak? So any geometry, the basic geometry is triangle and quadrilateral, segi empat. Okay. Okay, lepas tu let's have a look at, so kita ada geometry, kita ada number and then look at number. Ni. Yang ni dia macam orang kata apa, very direct question lah. Dia kata cari titik perselingan lengkung yang ni dengan garis lurus yang ni, nampak? So this one ada kuasa 2 kan? Ada kuasa 2. So this will be bukan linear. And yang ni semua kan kuasa 1, kuasa 1. So this is linear. Okay. Dia tak kaitkan langsung dengan real life situation lah. Okay, this is the normal question yang X and Y can be, it's general, can be for anything. Alright, this one. Yang ni, okay, soalan yang setakat ni lah SPM memang tak pernah keluar lagi soalan bentuk macam ni. Alright, soalan bentuk macam ni. Tapi cikgu selalu my form 4 and my form 5 this year and the previous year. Soalan ni cikgu akan sebut soalan itik ayam dengan itik. Jadi dia akan tahu, oh soalan ayam itik ni soalan yang pasal benda ni. Okay, let me see whether you punya syllabus ada tak soalan macam tu. Ke dia hanya fokus kepada, oh ada. Ya, ada. Okay, ada. Right, now. So, soalan macam ni kita tengok macam mana nak cuba jawab. You all baca dulu. Nampak ke kena bawa rapat ke atas? Nampak ke? Angkat sikit kuning. Okay, before I give you the answer, can anybody try out? See whether you all boleh buat tanpa cikgu bincang. I give you another 1 more minute. Cikgu dah bagi tips, okay? Cikgu dah bagi tahu pada kamu yang bila buat persamaan tu, the one on the left and the one on the right, the unit should be the same. Ni tips yang cikgu bagi kamu. And untuk soalan 5 ni memang you kena really tengok. Try dulu. 1 minute dah.
Okay, dah 1 minit dah. Okay, siapa nak try? Try je, try. I don't know how you are going to type benda ni. Try. Cuba try. Siapa nak try? Cikgu prefer kalau you guna handphone dan tunjukkan dia punya ni. Sebab this one, kalau ikutkan macam susah sikit nak type. Wah, Amma punya handphone boleh type kuasa 2. Macam mana you all buat kuasa 2? My handphone tak boleh type lah kuasa 2 tu. Okay, siapa nak try? Try lah. Belum. Anybody? Anybody? Kita ni orang Islam tau. So, benda macam ni jangan malu nak try lah. You must like apa? Take the challenge. Yes, anybody? Kau tak tahu? Kalau tak tahu, cikgu nak somebody say tak tahu cikgu. Amma dah live meeting dah. Bukan live ni internet problem ni. Yes, tak tahu. Okay, tak tahu. Alright, tak tahu. Okay. Okay, now this question is a little bit tricky. Oh. So, I'll try my best to explain to you. Okay. Nah, Aminah belanja 24 and 15. So, bayangkan dia bawa keluar duit. Dia sekarang ni dia pergi dekat 2 tempat. Satu jual ayam, satu lagi jual itik. So, dekat tokek ayam, dia bayar berapa? Dia bayar RM24. Bayang tak? Boleh bayang tak? You, cikgu cuba lukis sikit lah. So, ni dia pergi dekat tempat ayam ni. Okay. Okay. So, dia pilih, dia ambil je ayamnya tu, dia masuk je dalam bekas. Dia kata, tokek, pakcik lah. Berapa ni? Dia tanya. Kan, pakcik, berapa ni? So, pakcik tu letak kat timban dia, kata, okey, bayar kat pakcik RM24. Lepas tu dia tak tanya, pakcik, sekilo berapa? Dia tak tanya pun. Dia budak kan, dia pergi pasar, mak dia suruh pergi first time, so dia tak reti nak tanya sekilo berapa. Dia main pakai pergi, dia ambil je ayam, mak dia kata, kau ambil ayam 10 ketui, macam tu. So dia pun ambil ayam tu, dia bagi kat pakcik tu. Berapa pakcik? RM24, pakcik tu kata. Without even asking sekilo berapa. Dia tak tanya pun. So macam, maksud ayam ni, harga ayam ni, dia guna kata huruf A lah untuk ayam ni, dia tak tahu pun harga A ialah harga ayam. Okay. Tak tahu. Harga ayam sekilo. Tak tahu. Cuma dia tahu dia bayar RM24. Lepas tu pergi kat yang pakcik jual itik ni. Okay, itik. Then dia apa? Berapa dia bayar? RM15. Sama juga. Dia ambil. Tanya, berapa pakcik? RM15 liter. So dia bayar RM15. So kita guna I lah. I ialah harga itik per kilogram. Okay. Nah, sebab soalan ni cikgu dah buat banyak tahun dah. Jadi cikgu boleh macam terus direct beritahu kamu A tu ialah harga, I tu ialah harga. Kan? Tapi kalau in real life, nanti kalau kata exam lah, you have to read the whole question. You have to read the whole question and then to know whether nak tulis apa kat sini, you tengok apa dia punya soalan yang terakhir sini.
Sebab dia tentukan harga, nampak? Harga bagi sekilo, nampak? Nampak? Harga bagi sekilo. So that's the tips. Nak tentukan XY tu. Okay, dan harga sekilo untuk itik, nampak? Macam tu. Faham tak ni? Alright? Okay. Okay. Next, dia kata harga sekilo 1 kilogram itik ialah RM2 lebih daripada ayam. Since kita dah ada A dengan I ni, jadi cikgu dah boleh guna ni lah sebab dia kata lebih daripada. So, lebih daripada operasi apa yang terlibat? Lebih daripada. Operasi apa? Kalau kata macam, saya dapat duit raya lebih daripada apa ni, okay. Cikgu tengok nama siapa kat sini. Okay. Christina dapat duit raya lebih daripada Amar. So, operasi apa yang kita guna? Oh, darab dapat lebih Sebenarnya kalau kata Amar dapat tolak. Tolak kan sebab Amar dapat lebih daripada Christina. So maknanya mestilah kita buat berapa lebih? Amar RM10, Christina RM8. So kita nak buat apa? Tolak lah kan 10 tolak 8. So guna tolak. Jadi bila perkataan lebih daripada ni, lebih daripada ni adalah tolak. Okay. You all dah start kena, sekarang ni dah kena mula buat satu macam what do you call that? Apa nak panggil tu? Tak boleh nak ingat apa nak sebut. Macam ni maksud cikgu. Buat macam ni. Buat jadual. Okay, tak apalah. Kita buat. Okay, dalam buku apa? Buku aktiviti kamu tu nanti kamu buat buku aktiviti ataupun yang you punya art block tu. You senarai kat sini. Okay. Macam kalau tolak. Tolak. Apa perkataan yang selalu digunakan? So, kita sebut lebih daripada. Macam tu. Kalau tambah ni, perkataan jumlah. Macam tu. Okay. Lepas tu kita ada juga nanti kita akan belajar. Tapi I'm not sure you punya syllabus ni. Tapi tak apalah, cikgu just add on je lah. You buat jadual ni siap-siap, faham tak? Sebab nanti bila as kita jumpa je perkataan tu, you fill up. Kalau macam ni, lebih besar dengan lebih kecil pun ada juga nanti terlibat. Okay, cuma sekarang ni tak adalah. Tapi ada tak nanti? Tak ingat lah, tak apa. So you buat jadual ni, okay? So nampak perkataan lebih daripada ni. Alright. Okay. Dan dia kata, okay, lebih daripada. So maknanya sekarang ni harga itik itu lebih mahal daripada harga ayam. Kan? Jadi macam tadi kita tengok yang Zainal dengan Mukri. Kan? So kita kena ambil I tolak A lah, betul tak? Sebab harga itik RM2 lebih daripada ni. Maknanya itik lagi mahal. So kita dapat I tolak dengan A. Cikgu boleh ambil I tolak A sebab I dengan A ni lah harga. So 2. 2 ni memang RM kan? It's RM. So betul lah. Okay. Alright. So ni untuk. So ini ialah apa? Linear ke non-linear? Hello? Linear atau non-linear? Okay, good. Linear. Ni linear. Jadi maknanya bila you tengok soalan macam ni, you should know already. I must get one question, one persamaan linear and the other one is non-linear. Okay. So you check betul. Sebab tak ada kuasa ni kan. Alright. Next dia kata, jika jumlah jisim. Jisim. Okay, cuba tengok sekarang kita punya jisim kat sini. Nampak? Ini jisim. Kilogram ni. Okay. Kilogram. Okay. So jisim ni kat sini. So dia kata jika jumlah jisim bagi ayam dan itik. Maknanya, tadi masa dia pergi pasar tu, kan dia tak tanya dekat pakcik tu, dua pakcik tu berapa berat dia sebenarnya kan. Dia cuma bayar je. Jadi, bila balik rumah tu, ni saja nak buat cerita lah. Balik rumah tu, mak dia tanya lah, kau bayar RM24 ni berapa kilo kau beli? Mak dia tanya, alamak tak tahulah mak. Dia kata, tak tahu mak, saya bayar je. Kan, saya tak tahu. Kata kau ni lah, memang kita tengok macam mana nak kira. Dia nak tahu berapa dia punya berat kau ambil. Ni. Jadi, okay. So, okay macam ni.
Kalau cikgu tulis macam ni maksudnya 1 kilogram ARM, betul tak? 1 kilogram ni cikgu tunjuk konsep kadar A. Nampak tak? 1 kilogram ayam, harga dia A. Betul? Jadi sekarang ni dia bayar 24. Jadi maknanya tulis sini lah. Jadi maknanya kalau 24, tak nampak. Kamu ni kau tak nampak cakap lah. Cikgu tak perasan kan. Sini sekali lagi. Bila tulis macam ni maksudnya 1 kilogram ialah A ringgit. 1 kilogram ialah A ringgit. So dia bayar RM24. Jadi maknanya kita tengok RM24 ni berapa kilo. So you go like that. Nampak? Cikgu dah ajar kadar ni kan. You kena ingat balik tau masa cikgu ajar form 1 tu. Betul tak ada rakaman so tak boleh nak tengok balik. Okey, jadi 20, cikgu ajar macam mana? Ambil 24 bagi A kan? Nampak tak? 24 bagi A darab dengan 1. Macam tu. Faham tak ni? Sebab, tapi itulah anak dia tak nampak lah sebenarnya dekat sini pakcik tu tulis berapa tau. Dia tulis berapa, dia nampak lah. Dekat atas kertas tu kan, dia akan beritahu. A per kilo gitu. Dia nampak lah. So, cuma sekarang ni dalam soalan ni dia tak habaq lah berapa sebab dia nak suruh kita cari. Tapi kalau misalnya katalah RM1, RM1.50. So anak tu kata, oh mak, ayam tu RM1.50 mak. So mak dia fikir lah, 24 bagi RM1.50. Dia tahu lah berapa kilo dia beli. Faham tak ni? Atau nak senang, okay, RM1.2. So kata, oh kau beli 10 kilo. 20 kilo lah. Macam tu. Okay, jadi so ini ialah jisim. Ini jisim dan ini ialah harga. Kan? Jisim harga. Jadi inilah jisim ayam. Untuk itik pula sama juga. So jisim dia dengan harga dia kan. 1 kilogram IRM. RM dia ialah I. Lebih RM2 ke RM3 ke. Okay. So since dia bayar RM15, kalau RM15, jadi maknanya 15 bagi I. 15 bagi dengan I. Ni Arisha baru masuk Okey, so darab dengan 1. 1 ni is kilogram. Isi tengok unit ni. Ini unit ni RM kan. Ini pun unit RM. Okay, kalau kita tengok dia punya unit kan, unit ni kan RM. Ini pun RM. So kalau kita pemuda memang dia hilang lah dia punya unit RM dan sini tinggal kilogram, nampak? So betul ni jisim. Maknanya this whole thing ni dah jadi jisim dah jadi kilo. Faham tak? Ini pun dia dah jadi kilogram dah. Kan? Sebab ni dah habis dah. So this is actually jisim. This whole thing is already a jisim. Is kilogram. The unit is kilogram. Jadi bila dia kata sini jumlah jisim ayam dan itik. Sebab ni cikgu ambil ayam dan itik. So ayam ni 24 per A. Nampak? And itik ni ialah 15 per I. And this is jisim. Okay. Ialah 10 kilogram. So sama dengan 10 kilogram. And this is kilogram. So unit sini kilogram, unit sini pun kilogram. Both are jisim. Faham tak ni semua? Nampak tak semua sayang anak mak semua ni? Jadi these questions ni kalau SPM yang KBSM yang abang-abang kamu sekarang Fafai ni, benda ni memang mereka memang tak pernah lagi diuji dalam SPM setakat ni. Okay, yang mana pembeli upah dia duduk bawah. Nampak tak? Maksud cikgu macam ni. Macam ni maksud cikgu. Kita tengok ni. Okay, nampak tak sini? Ni macam yang tadi tu kan, linear kan? Right? Ni ada square sini. Ni ada macam
Dalam satu sebutan ada dua pembeli bahawa. So this will be non-linear. Macam ni nampak. Yang ni X dia dekat atas tapi ni Y dia dekat bawah. So bila Y dia dekat bawah ni dah jadi ni dia dah ini dah bukan linear dah ni. Sebab bila every time bila ada pembeli ubah duduk bawah dia dah bukan linear. Yang ni linear nampak. Ni linear. Yang ni apa? Linear ke non-linear ni? Siapa nak jawab? Yang ni. 4X tambah 1 sama dengan 4Y. Linear atau bukan linear? Tolong jawab Ustaz. Boleh jawab ayat tak? Sebab chat ni tak nampak dalam recording. Okay. Ini ni linear atau bukan linear? Okay, Kristina, kenapa kamu kata dia bukan linear? Okay, Syafiah kata linear. Kenapa Syafiah kata linear? Kristina kata sebab, yang cikgu masukkannya bukan linear macam ni, nampak tak ni? Dalam satu sebutan ni, kan, this is sebutan. Satu sebutan. So macam ni sebutan ni dia apa? Dia kahwin kan? X dengan Y, nampak tak? Dia nak boleh kata apa? Kahwin lah. Dia duduk sama dekat-dekat je ni. And dia ada kuasa 2. Macam ni, nombor tak ada, nombor bukannya pembeli ubah, is a coefficient. So this is like pembeli ubah dengan pembeli ubah, nampak? Duduk dekat-dekat. So kalau nombor dengan kalau coefficient dengan pembeli ubah, dia masih lagi linear. Yang ni pun masih lagi linear. So actually this whole thing is linear. Faham tak? Okay, yang ni yang bukan linear, nampak? Sebab dia bahagi X, bahagi Y, nampak? Okay. Let's have a look at this pula. Ini dulu. Linear ke bukan linear ni? Tolong jawab. Jawablah. Okey, semua dah cakap bukan linear. Sebab kamu dah nampak, Alhamdulillah. Sebab kamu nampak ni, bila kita expand ni, dia akan jadi X darab Y kan? Right. So ada duduk kat tu memang ni bukan linear. And yang ini linear sebab ini masih lagi duduk atas. Walaupun ini dia jadi macam setengah Y kan? So this is linear. Okay, what about this? What about this one? F. Yang ini. X per Y sama dengan 1 per Y tambah 1. XY tolak 4 sama dengan X squared. So adakah yang atas ni linear atau bukan linear? What do you think? Okay, linear. Tapi ada Y dekat bawah ni. Okay, so kita ada pelbagai jawapan. Okay, let me show you sebenarnya dia apa. Okay, now before we go for that one, let's have a look at this. Okay, ini. Yang ni memang confirm kita nampak apa. Dia duduk dekat-dekat kan. Jadi kita tahu ini akan jadi bukan linear lah. Ini ada kuasa 2. So ini bukan linear. Right? So kalau ini bukan linear, ini sepatutnya linear. But then, how to show that this one is linear? Because as I say, kalau ada huruf kat bawah je, pembelian kat bawah ni dia akan jadi apa tu bukan linear lah kan. So macam nak buktikan yang ini linear. Ada siapa nak cuba tak? Because you all ni, most of you, half of you lama dengan cikgu. Jadi sepatutnya ilmu yang cikgu, tips-tips yang cikgu bagi kamu masa daripada form 1 tu, kamu patutnya memang patut digunakan balik. So siapa nak cuba tunjukkan yang macam mana dapatkan ini linear. Very good. Darab semua dengan Y. Kenapa Hasil kata darabkan dengan Y? Hasil, kenapa? Apa dia tips yang cikgu cakap yang buat kamu terfikir nak? Yes, very good Naufa Danish. Every time you nampak ada pecahan saja, kan? Kita nak cuba get rid of yang penyebut dekat bawah ni kan. Kita nak hapuskan pecahan. So the only way is darab dengan Y. So ini darab dengan Y, darab dengan Y, darab dengan Y. So let's have a look. Jom kita cuba darab dengan Y.
Dia kasih itu. Okay. X per Y sama dengan 1 per Y tambah 1. So bila darab dengan Y, okay, for those yang bukan dalam kelas cikgu daripada form 1, so isi I darab dengan Y ni kan. Ini pun I darab dengan Y, ini pun I darab dengan Y. So see what happen here? What happen here? So here jadi X. Kan? Yang ni akan jadi 1. Right? Yang ni akan jadi Y. See? Tada. Nampak? Okay, jadi jangan macam tertipu lah. Nampak, ini ada kat bawah ni. So apa? Dia adalah non-linear. Tak. Okay. Alright. Okay, so jadi maknanya yang cikgu nak cuba tunjuk kamu tu yang ni hal ni tadi ni. Ni yang kita dapat yang ayam ni. Nampak? Pembelian dia dekat bawah. Nampak pembelian kat bawah. Macam tu. Okay. Jadi soalan ni kita ada linear dia dengan yang ini. Tambah 15 per I sama 10. Okay, so cikgu tak tunjuk lagi macam mana nak buat lah ni, tapi just tengok dulu yang ni. Okay, so cikgu rasa macam because I find that buku teks form 4 KBSM ni dia punya contoh dekat sini ni memang kata apa it's everything, it's all here. Okay, so mungkin cikgu apa snap and then sama ada snap ataupun you nak salin sendiri, because you can open the YouTube and pause and then salin soalan pun boleh jugalah. Kan macam contoh macam cikgu letak lama macam ni kan, cikgu pause so you boleh carilah. Boleh apa catat. Sebab soalan 1 hingga 5 ni memang it's everything. Okay, because I have teach this topic lama and I find that inilah 5 soalan yang kalau kata you try ambil soalan-soalan lain pun dia akan patah balik kat ni. Kan? Macam ni kan ni. Kalau macam ni geometri lah ni. Tapi yang ni dia bila nampak ni maknanya dia luas pun boleh, perimeter pun boleh, isi padu pun lagi boleh. 3. Kan? Kalau macam ni pula apa lagi nak cakap? Perimeter dengan luas. Macam itulah. Dia dah tak ada benda lain yang dia boleh soal lah. Alright. Okay. Malam ni lama pula. Okay, so I have to sambung sebab dah 10.30 dah. Jadi maknanya nanti cikgu akan tunjuk kamu dia punya kaedah penggantian ni lah. Ni. Okay. So kita akan sambung minggu hadapan. Tapi for those yang nak macam nak tahu dulu sebelum ni, you can look at contoh 7, contoh 8, contoh 9. You can have a look first. Okay, before cikgu ajar supaya apa kamu tak ada macam baru nak faham semua kan. So we will meet next week. Tapi cikgu nak minta tolong sangat. Tolong. Sebab hari ni cikgu hanya bincang macam mana daripada ayat matematik nak tukar kepada persamaan kan. Alright. So cikgu minta tolong sangat. You all buatlah yang cikgu tengah challenge tu. Challenge ni. Okay. Tolong sangat sebab some of you 20 minutes, some of you 18 minutes. So you practice sampai dapat like 10 minutes. You know, if you follow apa cikgu punya tips ni, it will help you because you know you all punya zaman nanti dia punya soalan at maths dia akan wow. Alright, because SPM this year last year, cikgu bila nak cuba jawab, I need time to read. You know, I myself as a teacher, I need time to read.
And to see, yang ini actually bab yang mana to that extent. You boleh bayang tak? Okay, jadi tapi dia tak akan buat semua soalan macam tu. Dia makin pilih satu dua, memang betul cikgu tengok macam satu dua soalan je yang ni. Yang tu dia akan format yang apa dalam buku teks lah. Faham tak? Jadi macam topik ni, cikgu minta kamu buat challenge tu, you buat sekarang. You buat sekarang sebab you baru macam nak start at Maths Form 4 kan, baru 3 chapter yang ketiga. Jadi kalau kata you master yang ni, you boleh buat cepat. So you dah save time sebab masa exam, timing is important. Nak jawab dalam keadaan yang stres tau. Sebab exam kan stres. Jadi cikgu tak nak kamu macam tak apa, aku boleh buat benda ni. Aku dah faham dah. Dia faham, boleh buat, dah bagus. Tapi buat dengan cepat. Kita tak nak lagi peribahasa Melayu yang biar lambat asal selamat. Kita nak biar cepat dan selamat. Faham tak? Sebab things are going, benda yang berlaku sekeliling kita ni berlaku dengan sangat cepat. Kalau kita macam baru nak terhege-hege, memang habis lah. Kita dah tak mau cakap pasal kura-kura, kita cakap pasal anak. Jangan lagi guna perkataan biarlah jadi kura-kura, biar betul, biar jadi macam kura-kura. Tapi kura-kura tu kalau kata tak nak teruskan usaha, tengok macam mana anak buat, tak boleh lah. Kan? Daripada lambat sampai, dia tak sampai. Faham tak? Daripada dia tak boleh, dia lambat sampai, dia tak sampai. Because my experience, because cikgu tengok dah tahu, year by year, bila student yang form 5 ni, dia sebab cikgu nak kena off recording ni sebab ni nak mengumpat. Sekejap Okay cikgu, kita berhenti di sini tapi cikgu boleh sambung. Cikgu kamu dengar cikgu cakap ni. Okay, terima kasih semua. Stop recording.